Ya, okey Ahmad. Okey, jadi kita akan teruskan dah kepada kelas kita. Cikgu harap masing-masing get ready dengan kelas kita. Masing-masing sempat beli buku tak ni? Ha, cikgu tunjuk buku. Ha, sempat beli buku tak? Sempat. Okey. Jadi buku ni adalah buku modul nilam. Cikgu tak promote cikgu tak promote. Sebab buku ni dah cikgu akan pakai sepanjang kelas kita. Syakil sempat beli ke Syakil? Sempat. Sempat. Okey, jadi kita akan teruskan kepada kelas kita. Untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Azizul, buka kamera Azizul. Lama dah cikgu tak nampak muka Azizul. Selalu sorok-sorok pakai spek je. Azizul ada tak tu Azizul? Ada ke ada? Okey, jadi untuk yang beragama Islam kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, besar dah kamu semua. Amin. Lepas kamu amin tu kamu dah sedar dah. Aku dah form 2 dah. Zahra dah form 2 dah. Zahra ada adik form 1 dah kat sekolah. Ha. Okey, mana Azizul ni? Azizul dah jadi abang dah. Orang dekat sekolah panggil Azizul apa? Ke Azizul terkeluar? Lupa pula dah. Okey. Jadi kita akan teruskan Daniel. Daniel Z ada tak kat situ? Ada. Ada. Okey, jadi kita akan teruskan dah kepada kelas kita. Dah ready belum semua ni? Cikgu nak tanya, dah ready ke belum semua? Cikgu nak teruskan kelas. Dah. Okey, baik. Okey, jadi apa yang kita nak belajar hari ni adalah bab 1 pola dan jujukan. Jadi untuk bahasa Inggeris dia pattern and sequence. Okey, sebelum cikgu masuk bab 1, cikgu kenalkan kamu dekat matematik tingkatan 2. Apa yang cikgu nak kenalkan dekat kamu? Cikgu nak kenalkan apa yang ada isi dalam matematik tingkatan 2. Apa yang kamu akan belajar pada tahun depan. Okey. Jadi inilah apa yang kamu belajar. Okey. Jadi kalau matematik tingkatan 1 ada 11 bab. Matematik tingkatan 3 ada 9 bab. Matematik tingkatan 4 ada 8 bab. Matematik tingkatan 5 ada lebih kurang 10 bab macam tu. Dan masalah dia sekarang matematik tingkatan 3 berapa bab? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tak nak over diri. Mikael, matematik tingkatan 2 berapa bab agak-agak Mikael rasa? 8. 8. Anik rasa matematik tingkatan 2 ada berapa bab Anik? 8. 8. Okey. Cikgu nak tanya Syakil. Syakil rasa matematik tingkatan 2 ada berapa bab? 8 kot. 8 juga. Okey. Matematik tingkatan 2 ada 13 bab. Ada 13 bab. Jadi banyak. Dia dalam matematik tingkatan 2 bab paling banyak. Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5 dalam tingkatan 2 paling banyak. Ada 13 bab. Jadi apa yang cikgu nak bagi tahu, rancang kamu punya study untuk matematik elok-elok. Sebab ada 13 bab. Okey, dan yang kita akan belajar pada hari ini baru bab 1 iaitu pola dan jujukan. Okey. Jadi walaupun 13 bab bukan bermakna kita tercicir je semua. Kita boleh ambil sikit-sikit. Jadi apa nasihat cikgu dekat sini? Pastikan nota yang cikgu bagi simpan kemas-kemas. Sebab ada 13 bab ni, banyak ni nak buat rujukan ni.
Jadi mula daripada malam ni kita buka buku baru, nota baru untuk tingkatan 2 sahaja. Jadi habis je bab 1, kamu kepilkan, kemas-kemas. Lepas tu buat bab 2. Sebab bila kamu nak study nanti, okey ni bab berapa ya cikgu? Kamu tinggal buka bab tu sahaja. Jadi banyaklah nota kamu, akan banyaklah juga latihan kamu. Jadi cikgu nak kamu susun kemas-kemas supaya jadi mudah rujukan untuk kamu semua. Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit? Boleh tak boleh? Boleh. Lagi suara lagi. Nak dengar suara sikit? Boleh ke semua? Boleh. Okey. Okey. Jadi cikgu masuk kepada yang kita nak belajar pada hari ni. Yang ini cikgu tolong kamu sebabkan ada 13 bab, cikgu wujudkan satu buku, sebab tu cikgu suruh semua orang beli. Kalau tak, masing-masing cikgu ajar hari ni, esok lupa. Jadi bila ada buku kat sini, nota-nota yang cikgu tulis, kalau kamu ada buku kecil tu, selitkan sekali. Okey, jadi hari ini kita akan belajar bab 1 iaitu pola dan jujukan. Okey, jadi bab ni senang je. Bab ni adalah bab yang senang sahaja. Jadi cikgu tak nak masing-masing rasa susah, masing-masing rasa tak semangat. Dah 13 bab, alamak susahnya. Okey, jadi kita akan pergi kepada bab 1. Apa yang ada dalam bab 1 ni? Okey, jadi masing-masing, alamak, sorry cikgu terlupa untuk tutup whiteboard. Okey, tadi whiteboard cikgu baru habis kelas form 4 tadi. Okey, jadi kita akan pergi kepada bab 1. Jadi kalau sebelum yang duduk asrama, at least kita dapat 1 bab sebelum balik asrama. Okey, kita belajar bab 1. Bab 1 adalah tentang pola dan jujukan. Cikgu, saya ambil bahasa Inggeris lah, saya tak faham lah bahasa Melayu. Tak apa. Dalam bahasa Inggeris, pola dia kita panggil sebagai pattern. Dan tu and lah. Jujukan tu apa? Sequence. Sequence. Jadi dekat sini, kelas kita cikgu akan pecah kepada 2 bahagian. Untuk malam ni, cikgu akan fokus kepada pola sahaja. Jadi kita tak belajar banyak pun malam ni. Kita belajar tentang pola sahaja. Okey, jadi sebelum kita nak belajar, pola tu apa? Cikgu nak tanya Jibril. Jibril rasa pola tu apa, Jibril? Jibril tahu tak pola tu apa? Tak. Tak tahu. Okey. Jadi dekat sini pola, cikgu bagi nota ni. Cikgu bagi nota. Dekat sini pola maksud dia adalah ni yang cikgu buat bagi ni ni pola. Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Apa tu cikgu tak faham? Tak faham tak apa, cikgu tunjuk kat depan. Jadi dalam pola dia ada 2 perkara. Perkara pertama untuk pola yang kamu akan belajar malam ni adalah aturan. Aturan dia berkait dengan apa? Dia berkait dengan nombor. Jadi pola dia bercerita tentang aturan nombor. Tu yang pertama. Tu yang pertama kamu akan belajar malam ni. Yang kedua, dia berkait dengan corak. Corak apa tu? Corak objek. Jadi dalam pola dia ada 2 benda ni. Yang pertama aturan dan yang kedua corak. Jadi yang inilah yang cikgu akan sentuh untuk bahagian pola. Ini dia nota kita yang pertama. Okey semua. Dah ready ke belum? Cikgu nak masuk kepada aturan nombor ni. Dah ready ke? Dah. Okey, baik. Jadi cikgu akan tunjuk. Yang pertama kita nak belajar tentang aturan nombor. Okey. Jadi kalau kita dekat sekolah kan, bila kita sebelum masuk kelas kan, cikgu suruh buat luruskan barisan. Okey, lepas tu cikgu suruh, okey masing-masing beratur. Apa tu aturan tu? Apa tu beratur tu? Cikgu kamu suruh kamu sebelum masuk kelas, sebelum perhimpunan disuruh beratur.
Beratur tu nama asalan dia adalah aturkan. Aturan. Maksudnya cikgu suruh kamu susun. Cikgu kamu tengah susun kamu. Daripada beratur, daripada yang rendah ke tinggi. Sebelum masuk kelas supaya dia teratur. Jadi aturan apa ni? Aturan maksud dia adalah susunan. Ni dia aturan. Aturan maksud dia susunan. Nombor lah. Jadi aturan nombor adalah sesuatu yang menceritakan tentang susunan nombor. Diorang tak faham aturan tu apa. Jadi cikgu tukarkan dengan nama lain dia susunan nombor. Jadi nombor-nombor ni disusun. Nombor-nombor ni disusun. Jadi nombor-nombor ni disusun. Macam mana? Macam ni, kita pergi kepada nota kita. Okey, buku tulis kita. Dia susun dalam keadaan ni. Inilah susunan nombor. Dia susun nombor 4, depan dia nombor 6, depan dia nombor 8, depan dia nombor 10, lepas tu dot. 3 kali ni kalau kamu nampak dalam matematik maksudnya susunan yang berterusan. Ni susunan nombor. Dia bukan pola lagi. Jadi pola tu apa? Pola tu adalah hubungan antara susunan nombor. Okey. Hubungan ataupun kaitan antara susunan nombor. Itulah yang tentang pola aturan nombor. Hubungan susunan nombor. Maksudnya daripada 4 macam mana dia jadi 6? Daripada 6 macam mana dia jadi 8? Daripada 8 macam mana dia jadi 10? Jadi pola dia bercakap tentang tu. Dia bercakap tentang hubungan susunan tersebut. Jadi pola dekat sini. Cikgu nak tanya kamu, macam mana 4 jadi 6 semua? Cikgu nak tanya, macam mana 4 jadi 6? Siapa tahu? Bagi tahu cikgu. Cikgu nak semua orang bersuara. Macam mana nombor 4 jadi nombor 6? Tambah 2. Tambah 2. Okey, pandai. Kita tambah 2. Macam mana 6? Macam mana daripada 6 nak pergi kepada 8? Kita kena buat apa? Bersuara. Daripada 6 macam mana nak jadi 8? Tambah Apa? 2. Ya, kita Tambah kena tambah 2. Macam mana daripada 8 nak jadi 10? Kita kena buat apa? Tambah 2. Ya, tambah 2. Jadi, mana pola dia? Inilah pola dia. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Jadi, untuk susunan nombor 4, 6, 8, 10 ni, pola dia adalah menambah 2 bagi nombor sebelumnya. Nombor sebelumnya. Jadi dekat sini cikgu nampakkan kamu apa yang kamu nak kena cari dalam pola ni. Yang pertama susunan nombor. Okey, kita dah ada susunan nombor. Pola bukan 4, 6, 8, 10 ni. Ada yang faham pola tu 4, 6, 8, 10 bukan. Jadi pola tu adalah dia punya hubungan untuk susunan nombor tersebut. Macam mana 4 jadi 6, 6 jadi 8, 8 jadi 10. Jadi tambah 2, tambah 2, tambah 2. Bila kita nampak sini tambah 2, tambah 2, tambah 2, kita ada kaitan antara satu sama lain. Jadi inilah kita punya pola. Jelas ke semua? Inilah pola. Inilah pola. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi kalau cikgu bercakap tentang pola tambah 2, tambah 2, tambah 2, jadi dia bukan berkait dengan tambah sahaja. Jadi kita pergi kepada pola. Pola dekat sini, apa yang kita nampak dekat sini adalah menambah. Menambah ni operasi. Itu yang pertama kita nampak. Yang kedua, kita nampak tentang bilangan. Maksudnya, operasi dan bilangan kena ada. Jadi, untuk dalam matematik, kalau kita nak cari pola, kita kena faham operasi dulu. Operasi
dalam matematik ada berapa operasi? Cikgu nak tanya. Kok semua dah lupa dah. Ada berapa operasi dalam matematik? 4. Pandai. Kita ada 4 operasi. Operasi yang pertama kita selalu belajar tambah. Lepas tu tolak. Lepas tu darab. Lepas tu bahagi. Cikgu selalu cakap operasi-operasi. Okey. Jadi pola ni dia boleh jadi tambah. Menambah berapa. Tolak berapa. Dia boleh jadi juga dalam keadaan darab. Darab berapa. Bahagi berapa. Dia boleh jadi keempat-empat keadaan ni. Jadi susah ke? Tak susah. Cikgu ada cara dia. Jadi nota cikgu bagi ni salin kemas-kemas. Jadi dalam pola dia cikgu cakap tentang susunan nombor kan. Jadi kita tulis kat sini. Susunan nombor. Jadi susunan nombor ni dia boleh jadi ada dalam 2 keadaan dia. Dia boleh jadi dalam 2 keadaan dia. Sama ada susunan tu meningkat. Ni salin tahu semua salin meningkat. Ataupun susunan tu dalam bentuk menurun. Apa maksud meningkat? Maksud meningkat dekat sini adalah daripada nombor kecil ke nombor besar. Apa maksud menurun dekat sini? Menurun dekat sini daripada nombor besar jadi nombor kecil. Daripada nombor besar jadi nombor kecil. Jadi susunan nombor kamu tak payah nak fikir sangat. Susunan boleh jadi 2 je. Sama ada dia meningkat, maksudnya nombor tu makin besar, ataupun nombor tu menurun, makin kecil. Okey. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham dulu? Nak dengar suara sikit. Jelas? Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi bila cikgu cakap meningkat, ada yang tanya operasi cikgu bila nak pakai tambah, bila nak pakai tolak, bila nak pakai darab, bila nak pakai bahagi. Kalau dia dalam keadaan meningkat, kamu kena pakai dia tambah atau kamu kena pakai dia darab. Maksudnya menambah. Pola tersebut menambah. Berapa? Kemudian darab. Mendarab. Berapa? Kamu kena tengok kat situ. Lepas tu menurun. Menurun pula dia adalah pada operasi yang pertama tolak ataupun bahagi. Jadi senang je pola ni. Bila kamu nak faham bila dia pakai tambah, tolak, darab, bahagi, yang pertama kita tengok susunan pola tu. Okey, kalau dia meningkat kamu fokus kat tambah dengan darab je. Tak payah nak pandang tolak dengan bahagi dah. Tu nota cikgu. Nota ni mahal sikit. Okey. Habis. Cikgu kalau tambah kita dah contoh kamu dah tahu operasi. Jadi dekat sini operasi dah selesai. Operasi dah selesai. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dia tambah, darab, tolak dengan bahagi. Kemudian kita balik kepada contoh tadi. Operasi cikgu cakap cikgu dah selesai dah. Lepas tu kita lepas operasi kita kena ada bilangan. Maksudnya kalau menambah, tambah berapa? Kalau tolak, tolak berapa? Jadi macam mana nak dapatkan dia punya bilangan ni? Jadi cikgu salin nota cikgu untuk bilangan. Bilangan ni kita pakai formula. Macam mana nak dapat bilangan kalau dia dalam keadaan tambah? Okey, tengok. Salin betul-betul formula dia nanti kita pakai Kalau dia dalam keadaan tambah, formula nak dapatkan bilangan dia adalah nombor depan tolak nombor belakang. Salin. Dengar salin ke semua? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey, bagus. Okey. Kalau darab nombor depan, bahagi nombor belakang. Ini dia formula darab. Ni formula tambah, ni formula darab. Okey, kalau tolak
formula untuk tambah depan tolak belakang. Tapi tolak dia terbalik. Dia belakang tolak depan. Belakang tolak depan. Okey. Kemudian kalau bahagi macam mana? Kalau bahagi dia terbalik juga. Dia belakang belakang bahagi nombor depan. Ini formula dia. Ini formula dia. Kalau tambah, kalau kamu dah set dia punya pola dalam keadaan menambah, maksudnya kamu kena pakai formula ni. Nombor depan tolak nombor belakang. Kalaulah pola tu kamu set dia sebagai darab, maksudnya kamu kena pakai formula ni. Nak tahu dia darab berapa, kamu kena pakai formula ni. Jadi cikgu nak semua orang salin. Dah salin ke belum ni? Nak dengar suara sikit. Dah salin ke? Tengah. Dah. Tengah salin. Okey. Buka kamera. Cikgu nak tengok tengah salin ke tak tu. Nur Izzati. Tengah salin tak tu? Ke dah habis salin dah? Hilang dah. Mikail dah habis salin dah, Mikail? Dah. Ya. Ammar Zainuddin. Ammar dah habis salin dah? Dah, sir. Okey, bagus. Okey. Jadi dekat sini kita akan tunjuk sesi contoh. Ni sesi nota dan penerangan. Lepas ni cikgu akan tunjuk macam mana nak guna tambah, macam mana nak guna darab, nak guna tolak dengan nak guna bahagi. Tapi dengan syarat kamu kena salin lah. Kamu kena salin. Okey, boleh ke cikgu nak terus kepada sesi contoh ni? Boleh. Okey. Aiman Haziq, boleh cikgu nak pergi kepada sesi contoh? Boleh. Okey. Jadi untuk sesi contoh, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan pakai contoh buku teks. Jadi contoh ni kalau kamu fokus betul-betul, kamu jumpa lagi tahun depan dekat kelas, dekat sekolah kamu. Okey. Jadi kita akan pergi kepada contoh. Yang pertama sekali, cikgu akan tunjuk contoh dekat soalan A. Dekat soalan A, dia punya aturan nombor dia adalah, tengoknya cikgu salin. -10, -4, 2, 8. Jadi sekarang apa soalan dia nak bagi tahu? Nyatakan pola bagi set nombor berikut. Macam mana kita nak tahu daripada -10 nak jadi -4? Macam mana -4 nak jadi 2? Macam mana 2 nak jadi 8? Cara dia, kita tengok balik nota kita. Mula-mula kita tengok susunan nombor. Lepas tu daripada susunan nombor kita kena tengok apa? Dia meningkat ke menurun? Okey, sekarang kita tengok. Susunan kita dekat A ni dia meningkat ke menurun semua? Menurun. Dia yang cakap menurun. Meningkat ke menurun? Cikgu nak dengar suara sikit. Meningkat ke menurun? Meningkat. Okey. Jawapan dia meningkat. Jawapan dia meningkat. Nampak ni? Kalau kamu tak nampak -10 dengan -4 ni, kamu tak pandang. Kamu pandang 2 dengan 8. Daripada nombor 2 nak ke nombor 8. 2 kan kecil, 8 kan besar. Sekarang nombor dia daripada kecil ke besar. Nampak? Dia meningkat. Nombor dia makin besar. Bila nombor dia makin membesar, maksudnya susunan dia dalam keadaan meningkat. Okey, sampai situ dulu. Jelas ke semua? Kat situ boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, kalau dia meningkat, kita tengok nota kita balik sama ada dia dalam keadaan tambah ataupun darab. Sekarang, kita tengok dia dalam keadaan tambah atau dia dalam keadaan darab. Jadi, kita test apa dia dulu? Kita test tambah. Jadi, tambah kita tengok formula dia. Kita pakai operasi tambah. Formula untuk operasi tambah, depan, tolak, belakang. Jadi, cikgu tulis dekat sini formula dia. Nombor depan, tolak, belakang.
Jadi kalau cikgu ada yang tanya mana tolak dengan bahagi. Okey, kalau kamu dah setkan dia punya susunan nombor tu meningkat makin membesar. Jadi operasi yang kamu kena fokus sama ada dia tambah ataupun darab je. Okey, sekarang cikgu nak test tambah dulu. Okey, kita test tambah dulu. Jadi cikgu nak test tambah, cikgu kena pakai formula ni. Depan tolak belakang. Macam mana nak tahu nombor depan dengan nombor belakang ni? Senang je. Kan kita tulis nombor kan macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Kita tulis sini ke depan. Dan sini ke belakang. Itu cara kita tulis nombor. Jadi, step dia dekat sini. Step dia macam mana? Step dia dekat sini adalah kamu pilih 2 nombor. 2 nombor yang duduk sebelah-sebelah. Jadi dekat sini, cikgu pilih nombor 2 dengan nombor 8. Kamu boleh pilih je nombor mana-mana sebab kalau betul jawapan kamu akan pola kamu akan sama. Kamu pilih 2 nombor yang duduk sebelah-sebelah. Okey, kat sini cikgu pilih 2 dengan 8. Masukkan dalam formula kita. Formula kita adalah nombor depan. Jadi nombor depan kita 8. Nombor belakang kita 2. Depan kita 8. Tolak belakang kita 2. 8 tolak 2 dapat berapa semua? 6. 6. Jadi sekarang kita pakai operasi tambah. Nampak? Kita pakai formula dekat operasi tambah. Jadi tambah. Tambah berapa? Tambah daripada formula ni kita dapat 6. Jadi tambah 6. Jadi pola kita dekat sini tambah 6. Kita nak cek betul ke? Betul ke kita punya jawapan tambah 6 tambah 6 ni? Sekarang masing-masing pegang kalkulator. Tolong cikgu tekan kalkulator. Negatif 10 tambah 6 dapat berapa semua? Negatif 4. Pandai, kita dapat negatif 4. Okey, ambil pula kalkulator. Negatif 4 tambah 6 dapat berapa semua? 2. Okey, dapat 2. Okey, sekarang ambil 2 pula. 2 tambah 6 dapat berapa semua? 8. 8. Jadi kita dapat apa ikut susunan nombor tu. Jadi inilah pola dia. Pola dia dekat sini kita kena tulis. Tulis apa? Operasi kita tambah. Jadi kita tulis menambah. Menambah berapa? Ini nombor dia 6. Menambah 6. Lepas tu kita tulis nombor berikutnya. Itu cara dia kita cari pola untuk tambah. Jelas ke semua? Contoh yang pertama cikgu tunjuk. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dekat sini adalah tentang menambah. Menambah. Okey. Boleh ada siapa-siapa nak tanya soalan? Nias jelaskan Nias. Cikgu tunjuk kat depan. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jibril macam mana Jibril? Jelas? Jelas. Okey, bagus. Okey, habis dah contoh yang pertama. Cikgu baru tunjuk menambah. Kalau yang lain macam mana? Okey, kita akan tengok slow-slow ikut step. Okey, jadi berdasarkan kita punya soalan yang sama, kita akan jawab soalan yang seterusnya iaitu soalan C. Cikgu akan jawab soalan C dulu. Kenapa? Sabar dulu nanti cikgu jawab. Okey, jadi A kita dah jawab. Sekarang dekat sini cikgu nak jawab soalan C. Okey, A kita dah jawab tadi kita dah dapat jawapan. Sempat salin tak ni semua? Sempat salin dah? Dah sempat salin ke? Siapa yang tak sempat ambil gambar. Ni penting ni. Okey, jadi sekarang cikgu nak buat soalan C. Okey, yang pertama sekali cikgu susun soalan. Cikgu bagi kamu nampak. Okey, 2, 6, 18, 54. Koma, titik, titik, titik.
Okey, macam mana nak cari pola dia? Dia suruh apa? Nyatakan pola. Okey, macam mana? Tengok formula yang cikgu bagi ni, mula-mula tengok susunan nombor, kita cek dia meningkat ke menurun. Okey, sekarang cikgu nak kamu jawab. Soalan ni meningkat ke menurun? Meningkat. Okey, bagus. Okey, sekarang soalan ni adalah meningkat. Kalau dia dalam keadaan meningkat, dia boleh jadi dalam keadaan tambah dan darab. Jadi, kita test tambah dulu. Okey, kita pakai formula tambah. Depan tolak belakang. Jadi, cikgu tulis formula dia. Depan tolak belakang. Cara dia, ambil dua nombor yang duduk sebelah-sebelah. Tak kisahlah kalau kamu nak ambil 2 dengan 6 boleh. Ataupun kamu nak ambil 18 dengan 54 boleh. Ataupun kamu nak ambil 6 dengan 18 boleh. Tak kisah, tak kisah. Asalkan nombor tu duduk sebelah-sebelah. Okey, jadi dekat sini ambil depan tolak belakang. Kita test tambah dulu. Kita cuba untuk tambah dulu. Boleh ke dia tambah ni? Okey, sekarang depan tolak belakang. 6 ni jadi nombor depan, 2 ni jadi nombor belakang. Jadi kita test. 6 tolak 2. 6 tolak 2 dapat berapa semua? 5. 6 tolak 2 dapat berapa? 4. Okey, kita dapat 4. Okey, bagus. Jadi dekat sini kita pakai operasi tambah dan bilangan dia 4. Maksudnya tambah 4. Okey, bila kamu dah dapat, kamu kena uji dia tau. Kamu kena cuba. Betul ke tambah 4? Okey, jadi masing-masing ready calculator. Okey, 2 pergi kepada 6. Kita buat tambah 4. 2 tambah 4 dapat berapa semua? 6. Okey, dia lulus lagi. Okey, kemudian 6 tambah dengan 4 dapat berapa semua? 10. Tapi dekat sini dia tulis 18. Jadi dekat sini sepatutnya dia buat 10 tapi dia tulis 18. Jadi bila kamu di situasi tersebut, maksudnya apa? Maksudnya tambah 4 bukan pola dia. Kamu tak boleh pakai tambah dekat sini. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi bila kita tak boleh pakai tambah, kita jangan sedih. Ada yang pergi kat bucu kata, sedihlah cikgu tak boleh pakai tambah, nak buat macam mana ni? Okey, kan kalau meningkatkan ada lagi satu operasi. Operasi dia darab. Jadi bila kita nak buat operasi darab, okey cikgu susun. 2, cikgu tulis soalan sekali. 2, 6, 18, 54. Cikgu tulis dot. Okey, darab. Apa formula dia? Tengok nota cikgu bagi. Darab formula dia depan bahagi belakang. Jadi cikgu tulis depan bahagi belakang. Ambil 2 nombor. Cikgu ambil 2 dengan 6 lagi. Okey, 6 menjadi nombor depan, 2 menjadi nombor belakang. Jadi macam mana? Ambil nombor 6 bahagi nombor 2. Okey, sekarang masing-masing cuba tekan kalkulator. 6 bahagi 2 dapat berapa? 6 bahagi 2 dapat berapa? Okey, kita dapat 3. Jadi bila kita dapat 3, apa operasi kita pakai ni? Kita pakai operasi darab. Apa bilangan dia? 3. Jadi darab 3. Betul ke kita nak buat darab 3 ni? Kita test satu-satu. Okey, jadi kalau kita test darab 3, darab 3, darab 3. Okey, 2 darab 3 dapat berapa semua? 2 darab 3? 6. 6. Okey, lulus. Sekarang 6 darab 3 dapat berapa? 18. 18. Okey, lulus. 18 darab 3 dapat berapa? 54.
Ya. Jadi dekat sini bila kamu dapat sini darab 3, darab 3, darab 3, maksudnya itulah kita punya jawapan. Jadi dekat sini pola kita dekat sini adalah bila kita buat darab mendarab 3, kena tulis ni. Mendarab 3 cuma kamu kena tambah lagi 2 perkataan. Nombor sebelumnya. Itu sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Cikgu nak dengar suara banyak lagi. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey. Tadi cikgu ajar kamu apabila dia dalam keadaan menambah. Sekarang contoh cikgu sekarang adalah apabila dia dalam keadaan mendarab. Sempat salin tak tu? Empat. Okey. Ada yang belum. Okey, salin. Setakat ni boleh follow lagi ke? Ke dah rasa susah dah? Boleh. Boleh lagi Okey, bagus. Dah ada yang tutup kamera, buka kamera. Cikgu nak tengok tengah salin ke tak tu. Nias dah habis salin dah belum Nias? Dah, okey. Okey, boleh cikgu proceed kepada contoh yang seterusnya pula? Boleh. Okey. Cikgu kena terang Okey. Sekarang kita akan pergi kepada soalan yang sama. Sebenarnya kalau kamu faham apa yang cikgu ajar dekat sini, kamu dah faham semua bab. Silap, semua pengisian dalam bab ni. Okey, sekarang cikgu dah buat A dengan C. Cikgu akan selesaikan pula B dengan D. Macam mana? Okey, kita buat B dulu Okey, soalan B. Cikgu salin dia punya nombor. 17, 7, -3, -13. Okey, jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Cikgu, bila kita nak buat cari pola, tengok nota cikgu bagi awal-awal. Mula-mula kita tengok susunan nombor. Dia meningkat ke menurun? Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu. Dekat soalan B ni, soalan ni meningkat ke menurun? Okey, bagus. Pandai. Dia dalam keadaan menurun. Bila dia menurun, kita tengok formula kita balik. Sama ada dia dalam keadaan tolak ataupun bahagi. Jadi dekat sini, cikgu tulis tolak. Sama ada kita kena pakai dia dalam keadaan tolak ataupun kita kena pakai dia dalam keadaan bahagi. Macam mana? Kita pakai formula, kita test tolak dulu. Okey, tolak formula dia belakang tolak depan. Jadi, dekat sini cikgu tulis. Formula untuk tolak adalah nombor belakang tolak nombor depan. Jadi, kita test tolak dulu Kalau tolak tak boleh pakai, baru kita pakai bahagi. Ambil dua nombor. Cikgu ambil awal-awal ni lah. 17 dengan 7. Mana satu depan, mana satu belakang? Ni, ke sini kan ke depan. Jadi, 7 ni depan. Jadi, yang 18 ni belakang. Jadi, nombor belakang kita 17. 17. Tolak nombor depan. Nombor depan kita 7. Sekarang masing-masing tekan kalkulator. 17 tolak 7 dapat berapa? 10. Okey, dapat berapa? Tak dengar? 10. Okey, kita dapat 10. Jadi, operasi kita tolak dan nombor kita 10. Jadi, betul ke pola kita tolak 10? Sekarang, masing-masing kita pergi. Daripada 17, kita buat tolak 10 dekat sini. Kita uji, kita test. Okey, sekarang tekan kalkulator. 17 tolak 10 dapat berapa? 7. Okey. Sekarang 7 tolak 10 dapat berapa? 7 tolak 10 dapat berapa semua? 3.
Okey, -3. -3 tolak 10 dapat berapa? Negatif 13. -13. Kita dapat macam yang dalam kalkulator. Sama. Bila sama, inilah pola dia. Jadi, bolehlah pakai tolak. Jadi pola kita dekat sini adalah kita pakai tolak kan? Kita kena tulis menolak. Lepas tu kita kena tulis tolak berapa? Ni, 10. Just tambah lagi 2 perkataan. Nombor sebelumnya. Itu sahaja. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Okey. Jadi, itulah cara dia. Jadi dekat sini cikgu tunjuk pula contoh kalau dia dalam keadaan menolak. Sempat salin tak ni semua? Nak dengar suara sikit, sempat salin tak? Sempat. Okey, bagus. Anik sempat salin tak Anik? Hilang dah. Azizul ada Azizul sempat salin tak Azizul? Baik ke? Okey, bagus. Okey, cikgu teruskan pula. Habis dah tolak. Lepas ni kamu nak buat soalan tau. Lepas ni kamu buat soalan. Okey. Habis dah. Daripada soalan yang sama ni juga, cikgu akan jawab soalan yang terakhir, iaitu soalan D. Kita akan buat A kita dah buat, B kita dah buat, C kita dah buat. Sekarang kita buat soalan D. Okey, 81, 27, 9, 3, ... Okey, sekarang ni aturan dia. Okey, tengok ni nota kita, tengok susunan nombor. Meningkat ke menurun? Okey, sekarang dia meningkat ke menurun semua? Menurun. Okey, pandai. Dia dalam keadaan menurun. Jadi bila dia menurun, kita boleh pakai tolak ataupun bahagi. Okey, kita kena test tolak dulu. Okey, dekat sini ditulis tolak dulu, belakang tolak depan. Jadi cikgu tulislah belakang tolak depan. Jadi kalau kamu dah faham formula ni, kamu just tekan kalkulator je, tak payah tulis macam cikgu tulis. Lajulah sikit. Cikgu kena terang sebab ni mungkin benda yang baru kan untuk kamu kan. Okey, jadi dekat sini cikgu pilih 2 nombor. Okey, cikgu pilih 81 dengan 27. Yang mana belakang, yang mana depan? Ni depan. Ke sini depan. Ke belakang ni. Okey, ni belakang. Jadi belakang kita 81. Tolak depan kita 27. Sekarang cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. 81 tolak 27 dapat berapa? 54. 54. Jadi operasi kita sekarang tolak. Tolak berapa? 54. Tolak 54. Betul ke kita tolak 54? Okey, kita test. Jadi dekat sini 81 tolak 54 dapat berapa semua? 81 tolak 54. 81 tolak 54 dapat berapa? Okey, dapat 27. Okey, betul lagi jawapan dia. Okey, sekarang 27 tolak 54 dapat berapa semua? Negatif 27. Negatif 27. Tapi sekarang dia tunjuk 9. Jadi dekat sini, jawapan dia dapat dalam kalkulator negatif 27. Maksudnya kamu tak boleh pakai tolak 54. Jadi kamu terus pangkah tolak. Maksudnya bila tolak tak boleh pakai, apa yang kita boleh buat? Kena sedih ke? Tak payah. Sebab kita ada lagi satu pilihan, iaitu bahagi. Okey, cikgu salin balik aturan dia. 81, 27, 9, 3. Cikgu pakai bahagi pula tau. Okey, bahagi. Buka nota cikgu bagi bahagi ni belakang bahagi depan. Jadi dekat sini cikgu tulis nombor belakang
bahagi nombor depan. Mana nombor belakang, mana nombor depan, cikgu dah tunjuk kat atas. Jadi belakang kita 81 bahagi depan. 81 bahagi 27 dapat berapa semua? 3. 3. Operasi kita sekarang bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 3. Okey, bahagi 3. Sekarang kita cuba. Kita buat bahagi 3. Lepas tu kita buat bahagi 3. Lepas tu kita buat bahagi 3. Cuba tekan kalkulator. 81 bahagi 3 dapat berapa semua? 27. Okey, dapat 27. 27 ni bahagi 3 pula dapat berapa semua? 9. 9. 9 ni pula bahagi 3 dapat berapa? 3. 3. Nampak tak? Dekat situ kamu dapat macam yang soalan bagi. Jadi dekat sini pola kita dekat sini adalah membahagi. Sebab apa membahagi? Sebab kita pakai bahagi. Bahagi berapa? Dekat sini kita dapat bahagi 3. Tambah lagi 2 perkataan nombor sebelumnya. Itu sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Cikgu nak dengar suara ramai sikit. Dah diam dah ni. Boleh Okey, kot. jelas ke semua? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan. Yang ini nota ni sangat-sangat penting. Kamu pakai ni sampai habis tingkatan 2. Penting nota ni sebab tu cikgu suruh salin. Lepas tu yang ni contoh untuk bahagi. Cikgu tunjuk satu contoh bahagi. Contoh untuk tolak. Contoh untuk darab. Contoh untuk tambah. Nampak cikgu tunjuk semua. Cara nak guna nota yang cikgu bagi tadi. Okey. Sekarang kita proceed kepada sesi latihan pula. Boleh ke kita proceed kepada sesi latihan? Boleh. Boleh. Okey. Buka modul masing-masing. Buka modul masing-masing. Sekarang cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan A. Lepas tu ni soalan homework juga cuba buat cuba buat. Okey, siapa yang buat maksudnya homework dia kita dah selesaikan sama-sama. Okey, cuba buat soalan B. Lepas tu cuba buat soalan soalan C tu nanti. Okey, soalan D. Dan akhir sekali cuba buat soalan E. Cuba rujuk nota yang cikgu pakai tadi. Dari tadi tu. Okey, masing-masing. Boleh ke cuba buat? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, cuba buat ni. Wow, Sharifah dah siap dah. Okey, bagus. Okey, dah siap hantar kat WhatsApp cikgu Cikgu nak tengok berapa ramai dapat buat.
Nah, okey, bagus. Wow, pandainya. Bagus. Okey, bagus. Aimazi dapat buat tak tu Aimazi? Ke tengah buat lagi? Buat semua ke buat satu-satu? Apa? Buat semua ke buat satu-satu je? Buat semua terus. A, B, D, E. Dah siap lah. Dah siap. Okey. Ammar Zainuddin dapat buat tak tu Ammar? Tengah buat sir. Okey. Cikgu yang nombor 4 tu ada negatif Dia ada negatif. Okey, bagus. Okey, 2 minit lagi. Cikgu tunggu. Ammar Salihin dapat buat tak tu Ammar Salihin? Dapat.
Okey, susah ke senang tu? Senang juga, senang. Okey, Okey, 1 minit lagi. 9.35 cikgu tunjuk Lepas ni cikgu ajar corak pula. Syakil macam ni Syakil? Alright tak alright Syakil? Setakat ni okey? Okey. Okey. Hayden, mana Hayden cikgu ni? Lama tak dengar. Hayden boleh okey ke semua Hayden? Okey cikgu. Okay, cikgu bagi masa buat tau sebab cikgu kita boleh cek sama-sama lepas ni. Kita boleh cek, kita boleh bincang sama-sama. Okey. Nur Izzati Sofia, diam je dapat buat tak tu? Zahra Humaira dapat buat tak? Dapat. Dapat. Okey, jadi habis sudah. Okey, yang ni dah hantar kat cikgu Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi tengok betul-betul apa yang cikgu nak buat. Lepas ni cikgu nak pergi subtopik lain dah. Sebab masa kita ada lebih kurang sejam lebih je. Sejam je tinggal. Jadi habis sejam kat situ. Kenapa cikgu terang kat sini sampai sejam? Kenapa cikgu sampai bagi kamu masa 5 minit untuk selesaikan soalan ni? Kenapa? Okey, kalau kamu faham betul-betul apa yang cikgu ajar ni, kamu boleh faham betul-betul apa seluruh bab yang cuba cakap ni. Cuba kamu tengok Sekarang ni, kalau cikgu pergi scroll belah bawah, tengok cikgu pergi ke scroll belah bawah, nampak? Dia ada tunjuk anak panah ni. Ni pola dia ni. Kat sini dia baru belajar macam mana nak cari pola. Padahal yang cikgu dah ajar ni, merangkumi seluruh bab. Seluruh bab satu. Sebab tu cikgu ajar satu-satu supaya formula yang kamu buat tadi, kamu boleh pakai dekat semua soalan yang ada dalam bab satu. Jadi sebenarnya yang tu dah separuh apa isi kandungan daripada bab satu. Okey, jadi cikgu nak mula buat kat depan, boleh ke semua? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Boleh. Serang je boleh. Nak ramai sikit, boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Okey, kita akan pergi kepada soalan A. Okey, siapa yang tak dapat buat tengok. Okey, soalan A, tanya diri kita. 6, 11, 16, 21, 26, dia meningkat ke menurun? Dia meningkat ke menurun? Soalan A ni. Meningkat. Okey, pandai dia meningkat. Kalau dia meningkat, dia boleh pakai tambah ataupun darab. Sekarang kita boleh pakai tambah dulu. Tambah formula dia depan tolak belakang. Pilih 2 nombor. Cikgu pilih 6 dengan 11. Depan kita 11, belakang kita 6. 11 tolak 6. 11 tolak 6 dapat berapa semua? 5. Dapat berapa? 11 tolak 6. Dapat berapa? 11 tolak 6. Ayo. 5. Okey, kita dapat 5. Jadi operasi kita tambah. Nombor dia 5. Maksudnya tambah 5. Betul ke tambah 5? Kat sini kita uji. 6 tambah 5 dapat berapa semua? 6 tambah 5 dapat berapa? 11. 11. 11 tambah 5 dapat berapa semua? 16. 16. 16 tambah 5 dapat berapa? 21. 21. 21 tambah 5 dapat berapa? 26. Iya, kita dapat semua ni. Jadi bermakna inilah pola dia. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Jadi kamu kena tulis. Pola dia adalah menambah. Menambah berapa? Ni. 5 nombor sebelumnya.
Jadi inilah jawapan bagi nombor A ataupun soalan yang pertama. Okey, untuk yang A jelas ke semua yang cikgu tunjuk boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. 23, 17, 11, 5 meningkat ke menurun? Menurun. Menurun. Jadi dekat sini kita nak tahu dia menurun. Menurun kita boleh pakai tolak dengan bahagi. Jadi dekat sini kita test tolak dulu. Tolak, tengok balik formula tolak. Tolak formula dia belakang, tolak depan. Jadi dekat sini pilih dua nombor. Cikgu pilih 23 dengan 17. Ambil 23 tolak 17. 23 tolak 17 dapat berapa semua? 23 tolak 17 dapat berapa? 6. Bagus. Jadi dekat sini operasi kita tolak dan bilangan kita 6. Jadi dekat sini kita tolak 6. Betul ke tolak 6? Okey, 23 tolak 6. Okey, 23 tolak 6 dapat berapa? 17. 17. Pandai. Dapat 17 tolak 6 dapat berapa? 11. 11. 11 tolak 6 dapat berapa? 5. Iya, 5. Jadi dekat sini inilah pola dia. Bila semua nombor yang kamu tekan kalkulator tu dapat macam ni, jadi itulah pola dia. Jadi tak payah nak check dah bahagi. Jadi pola kita sekarang adalah menolak 6 nombor sebelumnya. Okey semua, soalan B jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan D. Kita pergi kepada soalan D, 64, 32, 16 dengan 8. Nombor dia meningkat ke menurun? Menurun. Okey, nombor dia menurun. Jadi dekat sini menurun boleh pakai tolak dengan bahagi. Jadi kalau kita pakai tolak, okey cikgu test tolak dulu Okey, jadi cikgu test tolak guna warna hijau. Okey, tolak. Tolak formula dia adalah belakang tolak depan. Jadi dekat sini cikgu ambil dua nombor, 64 dengan 32. 64 tolak 32 dapat berapa semua? 64 tolak 32? Cuba tekan 32. kalkulator. 6. Okey. Kita dapat 32. Jadi 64 tolak 32 kita dapat 32. 32 tolak 32 dapat berapa semua? Kosong. Kosong. Tapi sini dia tulis 16. Jadi bermakna kamu tak boleh pakai tolak. Jadi bila tak boleh pakai tolak, jangan proceed dah dengan tolak. Kita teruskan dengan bahagi. Itu cara dia. Kita cuba. Tak susah pun nak cuba. Tekan je kalkulator, tengok nombor tu lain. Jadi tak payah pakai tolak. Bahagi, formula dia apa? Nombor belakang bahagi nombor depan. Ambil dua nombor, 64 bahagi 32. 64 bahagi 32 dapat berapa semua? Iya, kita dapat 2. Jadi bila kita dapat 2, operasi kita sekarang ni bahagi. Nombor kita 2. Okey, kita test sama-sama. 64 bahagi 2 dapat berapa? 64 bahagi 2 dapat berapa semua? 32. 32. Nampak dapat 32. 32 bahagi 2 dapat berapa? 16. 16 bahagi 2 dapat berapa? 8. Jadi itulah dia punya pola. Jadi siapa pakai tolak salah. Sebab apa? Sebab kalau tolak dia dapat lain-lain. Tapi kalau dia dapat bahagi,
Dia dapat sama. Bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Jadi pola kita dekat sini adalah bahagi 2 nombor sebelumnya. Jelas ke semua untuk soalan D? Boleh faham? Boleh. Okey. Semua orang nak dengar suara sikit ni. Dah sikit dah ni orang ni. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Bagus. Soalan D. Habis. Kita akan pergi pula kepada soalan E. Soalan E dia special sikit. Seorang je dapat jawab. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan E. Cikgu nak tanya kamu soalan E ni meningkat ke menurun? Meningkat tapi dia menurun. Meningkat menurun. Meningkat menurun, meningkat menurun. Dekat sini dia naik, kat sini dia turun. Dekat sini dia naik, dekat sini dia turun. Jadi dia meningkat menurun, meningkat menurun. Kita cek nota kita. Kalau kita tengok nota kita, ada ke meningkat dan menurun? Tak ada. Jadi cara dia untuk jawab soalan E ni macam ni. Kamu kena buang negatif dia. Buang negatif. Kita buang sekejap negatif dia. Supaya kita nak nampak dia punya meningkat ke menurun. Okey, sekarang bila kita dah buang negatif dia, soalan E ni meningkat ke menurun? Meningkat. Okey, kita dah dapat dia meningkat. Nampak? Itu cara dia. Itu cara dia. Kalaulah nanti dalam periksa, kamu tak tahu, tak dapat nak tentukan dia meningkat ke menurun. Okey, jadi dekat situ kamu buang sekejap dia punya negatif. Jadi, tapi bila kamu nak buat meningkat, tak payah pakai tambah dah. Tak payah pakai tambah dah. Kamu terus pakai darab. Sebab kalau dah tambah dia mesti tingkat, meningkat, meningkat, meningkat. Tapi kalau darab dia boleh. Okey, kita test. Darab formula dia adalah nombor depan bahagi belakang. Ambil dua nombor 9.2 dengan negatif 18.4. Nombor depan negatif 18.4 bahagi 9.2. Cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 2. 2. Negatif 2. Operasi kita darab. Darab berapa? Darab negatif 2. Jadi kita test. 9.2 darab negatif 2 dapat berapa semua? Dapat berapa? Negatif 18.4. Ya, nampak kita dapat yang tu. Okey, negatif 18.4 darab negatif 2. Cuba tekan lagi sekali. Darab negatif 2. Dapat berapa? 36.8. Ya, nampak kita dapat tu. 36.8 darab negatif 2. Dapat berapa? 33.6. Negatif 73.6. 0.6. Nampak? Jadi dekat sini lah pola dia. Okey, salin. Siapa yang salah, salin pembetulan. Jadi dekat sini, pola dia adalah mendarab. Kita kena tulis negatif 2 nombor sebelumnya. Cikgu siap terangkan sekali dah kenapa. Okey, semua jelas ke? Cikgu tunjuk kat depan ni, boleh faham? Boleh. Okey, susah ke senang? Cikgu nak tanya, susah ke senang? Senang. Jadi fahamkan formula yang cikgu bagi. Fahamkan nota yang cikgu bagi. Sebab dalam nota yang cikgu bagi ni boleh selesaikan semua soalan yang bercakap tentang pola. Okey. Khalif ada ke? Okey semua. Okey ke semua Khalif? Okey. Okey, Jadi habis dah A, B, D, E. Okey, untuk pola. Cikgu dah tutup dah. Ada soalan ke kat sini? Nak tanya, nak dengar sikit. Ada soalan ke nak tanya kat sini? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, cikgu tutup. Aturan nombor. Okey, kita pergi kepada pola. Dalam pola, cikgu bagi tahu dah. Ada bercakap tentang aturan nombor.
Tapi dalam pola dia ada juga tentang corak objek. Jadi kita akan teruskan pembelajaran kita tentang pola, tapi dalam corak objek. Corak objek ni senang je. Okey, bila cikgu cakap corak objek, kamu kena ada beberapa data. Yang pertama, bila kita cakap perubahan corak objek, maksudnya pola kan perubahan. Tadi nombor tadi meningkat ke menurun, tu perubahan dia. Tapi kalau tentang corak, dia punya perubahan adalah pada bentuk. Dia mesti ada bentuk dia. Kamu kena cari apa bentuk yang terlibat. Okey, yang kedua, kamu kena cari pula berapa bilangan bentuk yang terlibat. Dan yang ketiga, kamu kena tentukan dia punya corak. Ini dia 3 benda yang kena ada dalam corak objek. Okey, cikgu tunjuk contoh. Ini penjelasan tau. Cikgu tunjuk contoh. Okey, boleh ke semua? Cikgu nak mula tunjuk contoh untuk corak objek. Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi untuk corak objek, cikgu ambil contoh. Cikgu akan buat contoh yang pertama, kamu akan buat contoh B tu. Okey, senang je. Corak objek ni senang je. Jadi jangan risaulah. Okey, cikgu akan buat soalan A. Okey, cikgu akan buat soalan A dan soalan B. Okey, tengok. Yang pertama, kita jawab sama-sama soalan A. Yang pertama, dekat sini kita kena cari bentuk apa yang terlibat. Okey, dekat soalan A, bentuk apa yang bertambah tu? Daripada sini, daripada corak pertama ke corak kedua, apa benda yang tambah? Bentuk apa yang tambah? Bulat. Okey, kita dapat bentuk bulat. Yang kedua, daripada corak pertama, corak kedua, berapa bulat ditambah? 2. Okey, kita dapat 2. Jadi itu pola dia. Pola dia dekat sini adalah, kan dia tambah, menambah. Kita kena tulis, menambah 2 bulat. Cumanya tadi kan nombor sebelumnya kan, ayat kita tadi kan nombor sebelumnya. Cumanya dekat sini kita buat corak sebelumnya. Okey, jelas ke semua untuk pola? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, tapi dekat dalam soalan ni disuruh kita lukis juga. Disuruh kita lukis juga. Okey, jadi bila cikgu nak lukis, daripada sini, cikgu nak lukis tu, lagi dua tu cikgu nak kena lagi 2 bulatan tu cikgu nak bagi tambah dekat sini. Betul ke kalau cikgu buat macam tu? Salah. Kalau dari Kena tadi, kalau corak pertama nak pergi kepada corak kedua, 2 ni ditambah dekat belah atas. Daripada corak kedua nak pergi kepada corak ketiga, 2 bulatan yang ditambah tu dia dekat atas. Jadi daripada corak ketiga nak pergi kepada corak yang seterusnya, dia mesti ke atas juga. Yang hitam tu penambahan dia. Jadi sebab tu ada markah dalam melukis corak. Sebab apa? Sebab ada student dia lukis juga, dia tambah 2 bulat, dia tambah betul dah 2 bulat. Tapi dia tambah dekat tempat yang salah. Jadi dia hilang markah dekat situ. Jelas ke semua untuk soalan A? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, daripada contoh yang cikgu buat dekat A, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B. Cuba buat soalan B, lepas tu hantar kat cikgu. Cikgu nak kamu bagi tahu cikgu apa pola dia, dan cikgu nak kamu lukiskan apa bentuk dia. Apa bentuk corak yang terhasil.
Aiman Aziz, boleh ke Aiman Aziz? Boleh. Boleh. Okey, hantar kat cikgu Okey, bagus Azizul. Pandai. Okey, bagus Syarifah. Pandai. Okey, 2 minit lagi. Tak apa, tak pasti tak apa. Cikgu tunjuk je. Okey, bagus Hanik. Pandai. Okey. Bagus. Pandai. Welcome. Okey, bagus. Pandai. Memang kena tulis corak sebelumnya ke? Ya, ya, kita kena tulis corak sebelumnya. Kita kena tulis. Macam mana kita nak corak selepasnya? Tak boleh. Kita tak boleh tulis corak selepasnya. Apa maksud corak sebelumnya? Maksudnya dari contoh kalau dekat sini, daripada corak sebelumnya kita tambah 2. Jadilah dia. Sebab tu ayat-ayat dia mesti berkait dengan sebelumnya. Semoga menjawab kepada yang bertanya. Sama-sama. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Cikgu nak cuba jawab soalan B. Boleh ke semua? Cikgu nak jawab soalan B? Boleh. Okey. Yang pertama kita pergi kepada bentuk. Bentuk apa yang terlibat dekat sini semua? Segitiga. Iya, pandai. Bentuk segitiga. Okey, daripada setiap corak, berapa segitiga tu bertambah? 1. 1. Pandai. Jadi pola dia apa? Pola dia menambah 1 segitiga. Lepas tu kita tulis je corak sebelumnya. Itu saja. Jadi dekat soalan B ni kita akan pergi pula cara nak lukis dia punya corak. Okey, dekat soalan B ini kita punya corak sekarang. Okey, kalau cikgu tambah dia punya segitiga dekat atas ni, betul ke semua kalau cikgu tambah dekat atas? Salah. 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 Jadi cikgu kena tambah. Kalau cikgu tambah dekat bawah ni betul ke? Kalau Salah.
Salah. Kalau nak betul cikgu kena tambah dekat mana? Tepi. Tak Ya, ada. cikgu kena tambah dekat belah tepi. Nampak cikgu tambah dekat belah tepi. Ni jawapan untuk corak, ini jawapan untuk dia punya pola. Okey semua, jelas ke yang cikgu tunjuk kat depan untuk corak objek? Boleh faham? Boleh. Okey, Cikgu. seorang je boleh. Mana yang lain suara nak dengar sikit? Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey, Mikael macam mana Mikael? Setakat ni okey lagi tak Mikael? Boleh. Okey. Jibril okey Jibril, boleh faham Jibril? Boleh. Okey, bagus. Ammar Solehin macam mana Ammar Solehin? Okey ke? Okey. Sempat salin semua yang cikgu tunjuk kat depan. Sempat. Ni salin siapa yang tak sempat salin. Okey. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan kepada kita punya berikutnya, cikgu nak masing-masing buka kamera. Dah tutup kamera balik dah tu. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Tengah buat apa tu? Zahra Humaira, kita rest kejap. Kita rest 3 minit kejap. Zahra Humaira, setakat ni boleh follow lagi tak cikgu ajar ni Zahra? Boleh. Okey, Zahra ada soalan tak tu nak tanya setakat ni? Tak ada. Tak ada. Oi, powernya tak ada. Okey. Anik macam mana Anik? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Tiada cikgu. Tiada. Okey, jadi cikgu harap jelaslah apa yang cikgu cuba bagi tahu ni. Okey, habis dah. Untuk pola habis dah cikgu ajar. Cikgu nak ajar lagi 2 benda. Cikgu nak ajar lagi 2 benda. Lepas tu dah tak ada dah. Kelas kita yang 2 benda ni sikit je, jangan risau. Kelas kita ada lagi 30 minit je. Dan 2 perkara ni ada di dalam pola. Boleh ke ni cikgu nak buat lagi, nak ajar lagi 2 benda ni? Cikgu nak semangat sikit masing-masing. Boleh ke cikgu nak mula buat 2 benda ni? Boleh. Boleh. Okey. Baik. Boleh. Okey. Jadi, cikgu akan ajar kamu perkara second last. Cikgu nak ajar kamu tentang segitiga Pascal. Nama dia segitiga Pascal. Benda dia mudah dia. Bendanya mudah je. Tak ada yang susah pun. Segitiga Pascal. Segitiga Pascal ni, kenapa nama dia segitiga? Sebab susunan dia dalam bentuk segitiga. Apa tu segitiga Pascal? Okey, cikgu tunjuk kat depan Okey. Inilah kita punya segitiga Pascal. Nampak ni? Inilah kita punya segitiga Pascal. Okey. Ini dia. Kenapa dipanggil segitiga? Sebab dia punya susunan membentuk segitiga. Nampak tu? Susunan dia membentuk segitiga. Itu yang pertama. Jadi, Pascal tu apa? Pascal tu tak salah cikgu nama orang kot. Okey. Jadi dekat sini segitiga Pascal ni dah digunakan berkurun-kurun lama dah. Zaman Cina lagi dah digunakan. Jadi macam mana kita nak selesaikan segitiga Pascal? Segitiga Pascal kita nak selesaikan dengan aplikasikan dia lain tau. Nak selesaikan tu senang. Yang kita nak belajar sekarang nak selesaikan. Tapi nak guna aplikasikan dia itu susah. Itu kamu ambil kat universiti nanti. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan ajar kamu cara nak selesaikan segitiga Pascal. Macam mana nak selesaikan dia? Okey. Nak selesaikan dia senang je. Cara dia adalah tambah kotak di atas. Ini dia. Tambah kotak di atas. Apa maksud cikgu tambah kotak di atas? Contoh.
Cikgu tunjuk soalan kotak nombor 1 yang cikgu hitamkan dekat sini. Kenapa dia 1? Sebab 1 ni turun bawah. Sebab dia dapat 1. Okey, kenapa ni 1 juga? Sebab kotak dekat atas dia ada 1 je. Jadi 1 tu turun ke bawah. Okey. Seterusnya row yang kedua. Kenapa sini 2 pula cikgu? Sebab atas kotak 2 ni ada kotak 1 dan ada kotak lagi 1. 1 tambah 1 dapat 2. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Tengok yang ketiga. Macam mana dia dapat sini 3? Okey. Tambah kotak di atas dia. Okey. Jadi kotak yang berada di atas 3 ni adalah yang pertama 1. Yang kedua 2. Jadi 1 tambah 2 kita dapat 3. Jelas ke kat situ? Jelas? Boleh faham? Jelas. Boleh. Boleh. Okey. Rasa-rasa kotak yang cikgu baru buat ni berapa nombor yang cikgu nak kena isi? 1. 1. Pandai. Kenapa 1? Sebab ada 1 je kotak dekat atas dia. Jadi automatik kat sini kita letak 1 juga sebab ada 1 je kotak dekat atas dia. Sama juga dekat sini kita letak 1 juga sebab ada 1 je kotak dekat atas dia. Jadi tak perlu tambah apa-apa. Tapi berbeza dekat kotak yang warna biru. Dalam kotak warna biru, rasa-rasa berapa cikgu kena isi? Nombor berapa cikgu kena isi dekat kotak warna biru? 4. 4. Pandai. Macam mana kawan kamu dapat 4 tadi? Sebab atas kotak warna biru tu dia ada 1 dengan 3. Jadi kamu kena tambahkan. 1 tambah 3 dapat 4. Okey, kotak warna biru yang seterusnya. Rasa-rasa nombor berapa cikgu kena isi dekat kotak warna biru seterusnya? 6. 6. 6. Pandai. Jadi kotak ni 3. 3 tambah 3 dapat 6. Sebab tu kamu kena tengok betul-betul atas dia. Okey, kita tengok pula dekat sini. 3 dengan 1. 3 tambah 1 dapat berapa? 4. 4. Sini berapa? Berapa kat sini cikgu nak kena isi ni? 1. Ya, bagus. Okey, kotak yang warna hijau cikgu baru buat ni, berapa nombor cikgu nak kena isi? 5. Ya. Kotak warna hijau yang seterusnya, berapa nombor dia yang cikgu nak kena isi? 10. 10. Ya. Yang ni berapa? 10. 10. Pandai. Yang ni berapa yang ni? 5. 5. Okey. Yang ni? 1. 1. Okey. Cikgu nak masing-masing bersuara. Row yang terakhir. Kotak yang warna merah, berapa cikgu nak kena isi dekat kotak ni? 15. 6. 15. 6. 6. Okey. Kotak yang warna merah yang ni, berapa cikgu nak kena isi? 15. 15. Pandai. Yang ni, berapa cikgu nak kena isi? 20. 20. Yang ni berapa yang ni? 15. 15. Okey, yang ni? 6. 6. Last. Yang ni? 1. 1. Inilah cara nak selesaikan segitiga Pascal. Senang ke susah ni cikgu nak tanya? Senang ke susah? Senang. Senang. Okey, jadi kita proceed kepada sesi latihan. Siapa yang sempat ambil gambar, sempat salin, dia beruntung sebab cikgu tak tunjuk dah contoh. Okey, sekarang buka buku modul kamu. Ada tahu masuk dalam UASA ni? Okey, buka buku modul. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Ni soalan nombor 4. Cikgu nak masing-masing lengkapkan rajang segitiga Pascal di bawah. Okey, cuba selesaikan. Cikgu bagi masa 3 minit dari sekarang.
Okey, bagus. Dah ada yang dah dapat dah. Okey, 2 minit lagi. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, sorry lah sebab cikgu tak ada last nak ajar lepas ni. Okey, jom jawab sama-sama dengan cikgu. Okey, masing-masing dah ready ke? Nak dengar suara sikit. Dah ready ke semua? Dah. Okey, bulatan ni cikgu nak kena isi berapa ni? 1. 1. Yang ni berapa? Bulatan ni nak kena isi berapa? 3. 3. Pandai betul. Yang ni berapa? 3. 3. Yang ni berapa semua? 1. 1. Okey. Row yang seterusnya. Sini 1 lah. Okey, sini berapa sini? 3. Salah. Sini berapa? 4. 4. Okey, sini berapa? 6. 6. 6. Betul. Sini berapa? 4. 4. Okey, sini 1 lah. Sini 1 lah. Ni 1 1. Okey. Okey, yang ni pula. Yang ni cikgu baru bulat ni. Berapa ni nak kena isi kat sini? 5. 5. Yang ni berapa? 10. 10. Yang ni berapa? 10. 10. Ni 5. 5. Pandai. Okey. Row second last ni berapa? 6. 6. Ni 15. 15. Ni 20. 20. Ni berapa? 15. 15. Ni 5. 6. Pandai. Okey. Row yang terakhir. Okey, ni berapa cikgu nak kena isi? 7. 7. Ni berapa?
21. 21. Okey, kita dapat 21. Ni berapa? 35. 35. Okey, ni 35. 35. Ni berapa? 21. 21. Okey, sekali ni berapa? 7. 7. Habis. Dah. Itulah nama dia segitiga Pascal. Okey ke semua? Jelas ke semua segitiga Pascal? Boleh faham? Boleh. Okey, susah ke senang segitiga Pascal? Senang. Okey, habis dah. Okey. Jadi, untuk kelas kita ada lebih kurang 15 minit je lagi cikgu nak masing-masing fokus. Last dah, habis dah kelas kita. Last lesson kita untuk malam ni, cikgu nak ajar semua orang tentang satu nombor. Satu nombor. Nombor apa nama dia? Nombor Fibonacci. Cikgu lupa nama dia. Jadi cikgu create je lah sendiri kalau siapa-siapa tahu nama dia, ejaan dia macam mana, bagi tahu cikgu Fibonacci. Betul ke Sharifah? Betul ke Sharifah ejaan dia Fibonacci? Saya tak tahu cikgu. Saya tak tahu. Okey. Inilah nombor Fibonacci. Okey. Jadi, ni nombor dia. Ni last cikgu nak ajar. Nombor Fibonacci ni sebab cikgu tak tahu cara sebutan dia, sebab Fibonacci ni sebenarnya nama orang. Tak silap cikgu, Perancis kita tadi cikgu terlupa. Dia create satu nombor yang boleh bantu orang lain. Cubalah kamu, kalau kamu create sesuatu yang boleh bagi manfaat kepada orang lain, benda tu akan dinamakan dengan nama kamu. Contoh, Aiman Haziq berjaya create satu nombor. Nombor Aiman. Macam mana tahu? Okey. Jadi, sekarang kita nak belajar tentang nombor Fibonacci. Okey, macam mana kita nak buat ni? Nombor Fibonacci ni senang je. Senang je. Macam mana kita nak selesaikan? Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Okey. Nombor Fibonacci adalah cara dia, kamu faham? Tambah 2 nombor sebelumnya. Ini je. Tambah 2 nombor sebelumnya. Okey, sebagai contoh. Macam mana cikgu nak dapatkan nak kena isi berapa yang ada dalam kotak ni? Cikgu kena tengok 2 nombor yang berada di sebelumnya, berada di belakang dia. Apa 2 nombor yang berada di belakang dia? 1 dengan 1. Jadi kita letak 1 tambah 1. Kita dapat 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, tengok pula kalau cikgu tunjuk kotak warna biru. Kotak warna biru. Tengok 2 nombor sebelum kotak warna biru tu apa? Nombor pertama 2. Nombor yang kedua 1. Jadi 2 tambah 1 kita letak 3. Itu cara dia. Okey, cikgu buat pula untuk kotak warna hijau. Okey, ni kotak warna hijau. Tengok 2 nombor sebelum kotak warna hijau. Ada 3 dengan ada 2. 3 tambah 2. Jadi dalam kotak ni isi dia 5. Boleh faham ke semua? Jelas ke? Boleh. Jelas. Jelas. Okey, kotak warna merah ni rasa-rasa apa tambah apa? Apa tambah apa untuk kotak warna merah tu? Tak dengar. Okey, 8 tambah 13. Ya. Kita tengok 2 nombor belakang dia. Sebelumnya tu dekat belakang dia. Jadi belakang dia ada 13 dengan 8. Jadi kita kena tambah 8 tambah 13. Kita dapat 21. Itu cara kita nak selesaikan nombor Fibonacci. Ada soalan ke semua? Kat sini jelas? Boleh faham cikgu tunjuk? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey.
Jadi, buka modul masing-masing. Cikgu nak masing-masing cuba jawab soalan A, B, C. Ini adalah soalan kita yang terakhir. Dah rujuk contoh yang cikgu terang dekat atas tu. Cuba buat. Lepas tu dah habis dah kelas kita. Okey, jadi untuk soalan kita yang terakhir ni, cikgu nak masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tengok tengah buat ke tak tu. Okey, boleh buka kamera masing-masing. Jibril, Jibril dah buka. Zahra Humaira. Khalif kalau ada. Hehe. Mikail dah buka belum Mikail? Dah. Okey, cikgu bagi masa lagi 3 minit. Okey, 2 minit lagi. Oh, ada salah mana-mana ke? Okey. Tiada. Oh, tersilap kat 1+3. Tak apa. Tak apa kalau kita tersilap tak apa. Kita boleh ni. Kita boleh buat pembetulan. Sama-sama.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus. Ramai yang hantar kat cikgu. Okey, jadi cikgu nak mula buat dah. Ini soalan kita yang terakhir dah untuk hari ni. Okey, jadi cikgu nak mula buat kat depan. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit boleh? Boleh. Okey, jadi kita akan teruskan kepada soalan A. Okey, kita tengok dua kotak dekat belakang. Okey, kotak ni warna biru ni dua kotak dia 3 dengan 4. 3 tambah dengan 4 dapat 7. Itu je. Tengok dua kotak. Dua kotak, dua nombor. Okey, kotak warna hijau. Apa dekat belakang dia? 11 dengan 7. Jadi kita buat 11 tambah 7. Kita dapat 18. Okey, kotak yang seterusnya. Kotak yang warna, cikgu buat warna merah. Okey, kotak warna merah. Ambil dua nombor dekat belakang dia. 29 dengan 18. Kita tambahkan 18 tambah 29. Kita dapat 47. Okey, akhir sekali kotak yang warna hitam. Kita ambil dua nombor dekat belakang dia. Dua nombor dekat belakang kotak tu. 47 tambah 76. 47 tambah 76. Kita dapat 123. Okey, semua jelas ke soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey, mana yang lain ni nak dengar suara sikit? Boleh faham ke soalan A? Takut ngantuk dah semua. Boleh go. Okey, baik. Okey, Boleh. soalan B. Kotak yang warna biru, kita ada 6 dengan 5. Kita tambahkan 5 tambah 6, kita dapat 11. Okey, soalan warna, kotak warna hijau, 17 tambah 11. 17 tambah 11. Kita dapat 28. Okey, kotak warna merah. Apa nombor belakang dia? 45 dengan 28. Jadi tambah. 28 tambah 45. Jadi kita dapat 73. Dan yang terakhir, 73 dengan 118. Kita tambahkan, kita dapat 191. Okey, soalan B. Siapa yang salah salin pembetulan. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ini adalah soalan C. 5 tambah 9. Kita tambahkan dua kotak dekat nombor sebelum dia. 5 tambah 9. Kita dapat 14. Kotak yang warna biru, dua nombor dekat belakang dia. 9 tambah 14. Jadi dekat sini kita dapat 23. Okey, seterusnya. Kotak yang warna hitam yang seterusnya, dua nombor di belakang. 37 tambah 60. 37 tambah 60, kita dapat 97. Okey, kotak yang warna hijau, 97 dengan 60. 60 tambah dengan 97. Jadi dekat sini kita dapat 157. Okey, kotak yang terakhir ni. Apa tambah apa? Cikgu nak dengar suara masing-masing. Apa kena tambah apa kotak yang terakhir ni? 157 tambah 97. 157 tambah 97. Dapat berapa? 254. 54. Okey, kita dapat 254. Ini jawapan A, B, C. Susah ke senang? Cikgu nak tanya. Susah ke senang? Senang. Senang. Okey. Jadi masing-masing boleh buka kamera. Kita habis dah kelas kita. Okey, masing-masing buka kamera. Cikgu nak tengok tengah buat apa tu. Azizul, Dinial. Okey, dah buka dah. Anik, Mikael. Kita sembang-sembang sekejap sebelum 10.30. Okey, Syakil, Amar Solehin. Mana yang lain ni? Zahra, mana Zahra? Okey. Emir Yusof, Jibril, Khalif. Okey, Zahra Humaira,
Okey, Ani. Okey, semua macam mana kelas kita hari ni? Alright tak alright tu? Cikgu nak tanya. Okey ke semua? Okey. Okey. Cikgu. Nias boleh faham semua pengisiannya? Boleh. Okey. Nur Izzati ada nak tanya apa-apa soalan ke? Tak ada. Aduh, amboi. Okey, Syakil minggu depan ada lagi lah. Ada insyaAllah. Okey, cikgu habiskan bab 1 minggu depan Untuk minggu depan, cikgu habiskan untuk pengisian dalam bab 1. Okey, nanti untuk homework sebenarnya apa modul kita dah buat hari ni, muka surat 1 hingga muka surat 4, nanti dah siap hantar dalam grup. Kalau ada soalan, tanya dalam grup, cikgu akan jawab. Kalau cikgu rasa perlukan penjelasan, cikgu hantar dalam bentuk video. Okey. Diniel ada soalan tak nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Selamat berehat. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik go. Terima kasih cikgu. Bye. Okey, sama-sama. Okey.